Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada ilahi kerana dengan rahmat dan limpahnya kita masih lagi diberi peluang, masih lagi diberi nikmat untuk hidup di atas muka bumi ini, untuk mencari bekalan untuk dibawa ke akhirat nanti. Baik, apa khabar semua pelajar-pelajar? Diharapkan agar semuanya sihat walafiat dan bersemangat untuk belajar ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk hari ini kita akan belajar iaitu pelajaran subjek pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM dari bidang akidah, iaitu pelajaran 10 tajuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, sebelum kita masuki tajuk tersebut, kita lihat dahulu iaitu objektif pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mempelajari tajuk ini, iaitu yang pertama iaitu pelajar dapat memberi maksud ataupun memberi takrif yang betul mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua iaitu pelajar dapat memberikan sekurang-kurangnya 3 prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan betul. Yang ketiga iaitu pelajar dapat menerangkan mengenai aliran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu objektif yang keempat iaitu pelajar dapat menghuraikan iaitu mengenai pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dan aliran yang bertentangan dengannya, iaitu mengenai tentang beberapa isu. Dan yang kelima iaitu pelajar dapat memberikan ataupun dapat menerangkan mengenai kepentingan berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, seterusnya pelajar-pelajar, jom kita masuk kepada tajuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu yang pertama kita lihat takrif Ahlussunnah wal Jamaah, di mana takrif akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah kumpulan di mana majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam prinsip akidah syariah dan akhlak. Baik, kita lihat info ringkas mengenai maksud apakah itu maksud tabi'in dan tabi'in. Baik, termaksud tabi'in ialah orang yang mengikut jejak para sahabat, di mana tabi'in ini ialah golongan ulama yang pernah bertemu dan belajar dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tidak pernah melihat dan berjumpa dengan Rasulullah sewaktu hayat baginda. Kerana golongan para tabi'in ini iaitu mereka lahir selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu maksud tabi'in. Di mana maksud tabi'in pula ialah iaitu mereka ini adalah merupakan anak didik para tabi'in yang meninggal dunia dalam keadaan muslim, di mana mereka juga tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka lahir selepas zaman para sahabat. Itu maksud tabi'in. Diharapkan agar pelajar dapat mengetahui dengan jelas selepas ini maksud apa itu tabi'in, apa itu tabi'in. Baik, seterusnya kita lihat kumpulan Ahlussunnah wal Jamaah ni dikenali dengan banyak nama-nama lain. Dan yang paling masyhur ialah yang pertama iaitu as-salafus soleh. Yang kedua iaitu As-Sawadul A'zam, yang ketiga Al-Asyairah, yang keempat Al-Maturidiyah, dan yang kelima Ahlul Hadis. Itu adalah antara nama yang masyhur yang dikenali daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, seterusnya kita lihat iaitu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu yang pertama iman. Iman ialah kepercayaan serta keyakinan dalam hati, iaitu pengakuan dengan lidah dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Yang kedua iaitu segala perbuatan manusia dicipta oleh Allah SWT, namun manusia diberi pilihan atau kehendak untuk melakukannya ataupun tidak, serta dihitung baginya dosa dan pahala. Jadi kitalah yang membuat pilihan sama ada kita nak buat baik ataupun buruk. Setiap tindakan yang kita lakukan, jika baik tindakan yang kita buat, maka pahala kita akan dapat. Tetapi jika keburukan yang kita buat, maka kita akan mendapat dosa. Baik, seterusnya yang ketiga iaitu meyakini kewujudan perkara-perkara gaib seperti yang diwahyukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Antaranya termasuklah soal kubur, hari akhirat,
titian sirat, mizan, malaikat, syurga, neraka dan sebagainya. Seterusnya yang keempat iaitu meyakini bahawa syurga dan neraka telah wujud, iaitu sebelum dijadikan makhluk, kewujudan syurga dan neraka adalah kekal selama-lamanya. Yang kelima ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan izin Tuhannya. Termasuklah syafaat baginda untuk berlaku dosa besar kerana mereka masih dikira beriman. Ingat ya, orang yang melakukan dosa besar mengikut Ahlussunnah wal Jamaah dianggap fasik. Dia masih lagi dianggap Muslim, dianggap lagi masih orang Islam, tetapi fasik. Seterusnya yang keenam iaitu perutusan para nabi dan rasul adalah harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan rahmat Allah kepada manusia. Baik, kita lihat spektrum ilmu di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Surah Al-An'am iaitu ayat 153. Yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang betul, yakni yang lurus. Maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan iaitu selain daripada ajaran Islam. Kerana jalan-jalan selain daripada ajaran Islam ini mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Okay, seterusnya kita lihat iaitu aliran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan terdapat 3 aliran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan kita pelajari dalam tajuk ini, iaitu Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah. Baik, kita lihat yang pertama iaitu ajaran Syiah. Kita lihat sejarah Syiah dahulu, iaitu Syiah ini adalah kumpulan yang menuntut supaya Saidina Ali bin Abu Talib dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkeyakinan bahawa hanya Ahlul Bait sahaja yang layak memegang jawatan sebagai khalifah. Antara prinsip utama Syiah ini iaitu yang pertama, meyakini bahawa Al-Imamah merupakan rukun agama dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah secara nas. Yang kedua iaitu meyakini bahawa imam-imam mereka ini adalah maksum, di mana terpelihara daripada melakukan dosa kecil dan dosa besar. Seterusnya yang ketiga iaitu mereka ni menyanjung Saidina Ali radhiyallahu anhu secara keterlaluan sehingga disamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mereka mengamalkan taqiyah iaitu menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan menampakkan sesuatu yang berbeza dengan hakikat sebenarnya. Contohnya, jika Syiah ini dia bergaul dengan akidah Ahlussunnah, golongan Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka akan mengamalkan mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi apabila mereka bersama dengan kelompok mereka iaitu kelompok Syiah, mereka akan mengamalkan, menampakkan ataupun menonjolkan amalan mereka yang sebenar. Okay, seterusnya yang kelima itu menambah nama Saidina Ali dalam syahadah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau syahadah kita yang sebenar yang kita sentiasa amalkan iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi mengikut Syiah dia ada tambahan dekat belakang itu tambahan nama Saidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, seterusnya kita lihat aliran yang kedua yang bertentangan dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah iaitu Khawarij. Khawarij ini lebih kurang sama dengan Syiah, tetapi iaitu kita lihat maksudnya kumpulan pengikut Saidina Ali itu sama juga, itu kumpulan pengikut Saidina Ali bin Abu Talib yang berpaling tadah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan majlis tahkim. Okay, prinsip utama Khawarij ialah yang pertama, jawatan khalifah atau imam hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat untuk memilih siapa sahaja daripada kaum muslimin yang layak. Yang kedua iaitu mereka menyatakan bahawa Saidina Ali radhiyallahu anhu telah melakukan dosa besar
serta kufur kerana bersetuju mengadakan majlis tahkim. Yang ketiga, iaitu wajib keluar menentang pemimpin atau khalifah yang tidak adil. Dan yang keempat, prinsip utama Khawarij ini ialah beriktikad bahawa orang yang melakukan maksiat dikira berdosa besar dan kafir. Itu adalah prinsip utama ajaran Khawarij. Kita lihat spektrum ilmu di mana ciri-ciri pemikiran Khawarij telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Hunayf bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menunjuk ke arah Iraq, negara Iraq, iaitu yakhruju minhu qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum yamrukuna minal islami muruqas sahmi minar ramiyah. Riwayatul Bukhari. Maksudnya dari sanalah muncul sekelompok kaum yang membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkong mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Okey. Seterusnya kita lihat iaitu sejarah, iaitu aliran yang bertentangan dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini bermaksud kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Atha setelah berlakunya perbezaan pendapat antara beliau dengan guru beliau Hasan al-Basri tentang kedudukan pelaku dosa besar. Kita lihat prinsip utama iaitu Mu'tazilah. Yang pertama, at-tauhid, iaitu menafikan sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, al-adl, meyakini manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka, sama ada baik atau buruk, tanpa ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, al-wa'du al-wa'id, iaitu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wajib memberikan balasan baik kepada orang yang taat dan ancaman azab kepada orang yang melakukan maksiat. Yang keempat ialah al-manzilatu bainal manzilatain, iaitu meyakini bahawa pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir dan mereka kekal di dalam neraka. Seterusnya yang kelima iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, iaitu meyakini bahawa menyeru ke arah kebaikan dan mencegah keburukan adalah wajib ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Itu adalah prinsip utama aliran Mu'tazilah. Baik, pelajar-pelajar, antara amalan ataupun doa yang boleh kita amalkan untuk supaya kita dikurniakan kefahaman Islam yang benar dan dilindungi daripada aliran yang menyeleweng, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Seterusnya kita lihat, iaitu pelajar-pelajar, seterusnya kita lihat pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan aliran yang bertentangan dengannya mengenai beberapa isu. Iaitu isu yang pertama, iaitu adakah Al-Quran ini makhluk? Mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Al-Quran ini ialah meyakini bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah yang bersifat qadim, iaitu sedia ada. Manakala bagi aliran yang lain, iaitu pula aliran Mu'tazilah, iaitu mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk yang bersifat hadis, iaitu bersifat baru. Yang kedua ialah mengenai isu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu meyakini bahawa semua orang yang beriman dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Manakala mengenai golongan aliran Mu'tazilah pula mengatakan bahawa adalah mustahil makhluk boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah tidak menyerupai makhluk. Bagi isu yang ketiga, iaitu pelaku dosa besar, mengikut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar tetap dikira sebagai mukmin, bukan kafir,
dan dihukum fasik jika tidak bertaubat. Manakala bagi aliran lain iaitu aliran Khawarij, pelaku dosa besar dianggap sebagai kafir. Dan bagi aliran Mu'tazilah pula, pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dan kafir dan mereka kekal di dalam neraka. Bagi isu yang seterusnya iaitu isu qada dan qadar, mengikut ahli sunnah wal jamaah, meyakini bahawa setiap perkara baik dan buruk datang daripada Allah SWT, dan Allah SWT mengurniakan manusia akal untuk memilih ataupun untuk berfikir dengan berikhtiar sama ada baik atau buruk. Manakala bagi aliran lain iaitu aliran Mu'tazilah meyakini bahawa setiap perkara yang baik dan buruk datangnya daripada manusia semata-mata. Seterusnya ialah kita lihat isu kedudukan iman. Mengikut ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah mempercayai bahawa iman boleh bertambah dan berkurang pada amal soleh dan maksiat yang dilakukan. Maka jika kita banyak melakukan amal ibadah, maka iman tersebut akan meningkat. Apabila kita tidak melakukan ibadah, kita kurang melakukan amal ibadah, maka iman itu akan menurun ataupun berkurang. Seterusnya untuk aliran lain iaitu aliran Khawarij dan Mu'tazilah mengenai isu kedudukan iman, di mana mereka mengatakan bahawa iman ini tidak boleh bertambah dan berkurang. Di mana iman ada apabila melakukan kebaikan dan iman hilang apabila melakukan maksiat. Seterusnya yang terakhir iaitu kita lihat mengenai kepentingan. Kenapa pentingnya berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama iaitu kehidupan kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjadikan asas penerimaan sesuatu amalan. Apabila akidah kita betul, insya-Allah segala amalan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dapat memelihara kesucian agama Islam yang sebenar. Yang keempat, dapat menjamin keamanan negara. Yang kelima, dapat mengelakkan umat Islam daripada terjebak dengan ajaran sesat ataupun ajaran yang boleh menyeleweng akidah yang betul. Seterusnya iaitu membersihkan akidah daripada sebarang bentuk kekeliruan. Yang terakhir, menghindarkan umat Islam daripada fahaman yang melampau. Baik pelajar-pelajar, daripada pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, Ustazah harap agar pelajar-pelajar dapat memahami, dapat mengingat poin-poin penting yang terdapat dalam tajuk ini, terutamanya maksud akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jom kita hurai secara ringkas sekali lagi, itu mengenai maksud akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, akidah Ahlussunnah wal Jamaah iaitu yang bermaksud kumpulan di mana majoriti umat Islam memahami dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam prinsip akidah, syariah dan akhlak. Serta pelajar dapat mengetahui apakah maksud prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran-aliran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah serta pandangan mengenai Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ada antara isi-isi penting yang terdapat di dalam tajuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ustazah harap agar pelajar-pelajar dapat mengambil ataupun mengguna ataupun mengamalkan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan supaya kita terpelihara daripada akidah yang terpesong, supaya kita betul-betul menjaga akidah kita agar akidah yang kita pegang sekarang ini menjadi akidah yang sebenar, akidah yang tidak terpesong daripada fahaman-fahaman ataupun aliran-aliran yang sesat, aliran-aliran yang menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Okey, diharapkan agar ilmu yang kita pelajari hari ini mendapat keredaan Allah SWT, dan Ustazah akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe.